Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda kerana terus bersiaran bersama Bernama TV pada malam ini. Khamis malam Jumaat, Ruang Bicara Malam Jumaat untuk minggu kedua sepanjang bulan Ramadan ini, insya-Allah ya. Sepanjang Ramadan, hari Khamis malam Jumaat, Ruang Bicara Malam Jumaat akan kudara dalam tempoh 30 minit. Dan alhamdulillah, hari ini diam tak diam, bising tak bising, pejam celik, kita berada dah pun berlalu 10 Ramadan dan malam ini adalah malam ke-11. Fasa pertama bolehlah kita kirakan sebagai 10 hari pertama dah pun berakhir. Kita masuki fasa yang kedua dan pastinya kita akan nantikan pada malam 10 Ramadan terakhir itu sendiri. Dan pastinya juga ya, dalam tempoh 10 hari ini pelbagai kisah, pelbagai cerita sepanjang Ramadan ada yang tercuit sana dan masih juga ada kes tentang Ramadan ini juga yang dibawakan ke mahkamah kerana perihal ya, soal perpaduan itu dikaitkan. Jadi ini antara pahit manis sepanjang 10 hari Ramadan itu. Apapun manfaat ganjaran Ramadan, biarpun dalam kesulitan, pastinya akan ada kemanisan penghujungnya. Jadi pada malam ini, Ruang Bicara Malam Jumaat membawakan tajuk Ramadan, Ramuan Fitrah Insan. Dan saya dah tertarik sebenarnya awal-awal ya. Terima kasih kepada tetamu pada malam ini dah pun memberikan publicity di Facebook beliau, tapi memberi pilihan di mana agaknya, dan alhamdulillah beliau memilih untuk secara langsung bersama kami di Bernama TV. Jadi pada malam ini kami tampilkan Yang Berhormat Senator Ustazah Asma Hussein, Ahli Dewan Negara bersama kami. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Alhamdulillah. Macam mana tadi beriftar YB? Makan apa agaknya? Alhamdulillah, tadi sebab kita nak live ni, jadi iftar ringkas je lah dulu. Okey, alhamdulillah. Saya dimaklumkan YB sebenarnya sekarang berada dalam keadaan kuarantin. Dah berapa hari YB? Itulah sebenarnya, saya kuarantin bermula daripada 18 hari bulan. Tapi alhamdulillah keputusan swab tu negatif. Alhamdulillah. Cuma memang kita kena habiskanlah kuarantin sampai 28 hari bulan. Jadi ini kita harapkanlah ya, semuanya akan berakhir dengan baik. Dan ini bukan kali pertama YB menjalani swab, kerana di Dewan Negara pun ya dah berkali-kali juga semua ahli-ahli yang berhormat juga mengambil swab. Jadi itu antara pengalaman mungkin untuk beberapa tempoh ini kita akan lalui, dan pasti setahun kita dah lalui. Dan saya juga menemui satu artikel sebenarnya bertarikh 24 April 2021 ya, yang mana YB sendiri berkongsi Asma fokus tadarus sedekah di bulan Ramadan. Itu cerita setahun yang lalu. Tapi cerita hari ini macam mana YB? Ramadan 1442 Hijri ini, apa agaknya yang boleh kita pelajari setakat 10 hari Ramadan ini YB? Okey, sebenarnya tu kalau kita tengok itu adalah artikel tahun lepas lah. Saya tulis fokus tadarus dan juga sedekah. Untuk tahun ni, kalau kita tengok dalam surat khabar, ada yang latest yang untuk tahun ni lah. Saya fokus kepada bagaimana kita nak mencari lubuk pahala, terutamanya dalam keadaan norma baru. Hak tu yang paling penting sekali. Dan kita faham dalam keadaan sekarang PKP, kalau di Kelantan hari ni memang naik sampai 600 lebih. Of course lah, kita kena banyak betul-betul ikut SOP. Ada tempat yang memang sangat sukar lah untuk berjemaah dan sebagainya seperti biasa. Jadi oleh kerana itu kita nampak cabaran norma baru ni, dia turut memberi kesan lah kepada ibadah kita. Sebab itu tema kalau tengok kalau tengok kepada tulisan saya yang untuk tahun ini, fokus kepada mencari lubuk pahala di dalam keadaan norma baru lah. Especially dalam keadaan norma baru, kita banyak berdepan dengan gadget dan sebagainya. So macam mana kita kena belajar nak tukar gadget ni jadi lubuk pahala juga. Jadi itu antara artikel terbaru ya, mencari lubuk pahala dalam norma baru. Tapi untuk tempoh 10 hari Ramadan ni, orang dah mula mencari lubuk untuk merentas negeri. Mana jalan-jalan tikus untuk rentas negeri. Jalan-jalan tikus semua. Jalan-jalan tikus. Dan ada sebuah program lain pada malam ni yang telah pun YB buat secara rakaman. Puasa rentas negeri, itu topik juga yang dibawakan. Jadi YB, dalam kita mengikutlah ya, sekarang ni antara arahan pihak kerajaan tak dibenarkan untuk rentas negeri. Itu kita kena akur. Dan ini juga adalah sedikit sebanyak ramuan fitrah insan yang dapat dibentuk. Dan inilah masa yang sesuai untuk tempoh Ramadan ini, untuk kita mengubah segala tingkah laku, sikap, perbuatan kita yang dulu
dahulunya mungkin nakal, sekarang ni kita perlulah bawa kepada sedikit perubahan, kalau boleh berubah secara tuntasnya. Jadi bagaimana perkara itu dapat direalisasikan dan bagaimana agaknya kita dapat terus mengkomposisikan ya perubahan kita, hijrah kita tu yang lebih baik dalam tempoh Ramadan ini, YB. Okey, terima kasih kepada soalan. First, bila kita bercakap pasal Ramadan, of course lah, Ramadan ni dia sangat rapat dengan takwa. Sebab objektif ataupun maqasid syariah daripada Ramadan tu sendiri, berpuasa 30 hari ni, ialah untuk mencapai tahap takwa. Tapi kalau kita tengok, kadang-kadang kita sendiri ni tak berapa faham apa itu maksud takwa. Sedangkan dalam Quran disebutkan 251 kali berkaitan dengan takwa tu. Jadi sebenarnya apa maksud takwa? Bila tak faham yang ni, itu yang kita rasa susah nak berubah. Pertama kita tengok, bila sebut takwa ni, bila berpuasa nak dapat takwa. So apa makna takwa? Pertama, takwa ni ialah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa iyaya fattaqun, dalam surah Al-Baqarah sebut. Maknanya apa dia? Apabila kita berpuasa untuk memupuk ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila takut kepada Allah, maknanya kita akan ikut perintah Allah, kita akan tinggalkan larangannya. Jadi dia bukan semata-mata ibadat fizikal, tahan diri daripada makan dan minum, lepas tu setakat tu je. Lepas tu bila malam hari buatlah apa saja nak buat pun. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah kita nak tunduk dan patuh kepada Allah lah. Yang kedua, bila kita sebut tentang takwa, Allah sebut dalam surah Al-Imran ayat 102, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa dengan sebenar-benar takwa, dan kalau nak mati janganlah mati kecuali dalam keadaan engkau muslim, maknanya menyerah diri kepada Allah. Maknanya sini bila kita berpuasa nak dapat takwa, jadi takwa ni apa dia? Beribadat dan taat kepada Allah. Sebab itu kalau kita kata taat dan beribadah, dia bukan saja sekadar kita berpuasa, tetapi kita mesti bersungguh-sungguh juga melakukan ibadat lain. Sebab itu tadi dalam artikel saya sebut fokus kepada tadarus. Sebab apa tadarus? Tadarus ni dikaitkan dengan Al-Quran. Iaitu untuk memahami bagaimana untuk kita taat dan melakukan ibadah ikut Allah suruh, maka kita kena ambil perlembagaan kita. Apa perlembagaan kita? Iaitu Al-Quran dan As-Sunnah tu sendiri. Jadi nak faham Al-Quran, mesti hati tu hati yang bersih dan suci kepada Allah. Jadi sebab itulah kalau kita berpuasa, tapi kalau kita jauh daripada Al-Quran, maknanya puasa tu tidak ke arah takwa, tapi ke arah menahan lapar dan dahaga saja. Sia-sialah. Begitu juga selain daripada kita mengejar membaca Quran tadi, kalau kita tengok dalam bulan Ramadan juga kita disuruh banyak-banyak solat. As-salatu ibaduddin. Solat itu tiang agama. Dan kalau kita betul-betul solat, memang akan berubah. Sebab apa? Allah sebut as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu akan mencegah kita daripada perkara buruk dan perkara munkar. Tapi maknanya kalau kita puasa, kita solat tapi masih lagi plus maksiat, maknanya kita mungkin ibadat tu ibadat fizikal semata-mata lah. Okey, yang ketiga, apa yang dimaksudkan dengan takwa? Yang ketiga maksudnya ialah dalam Al-Quran sebut, dalam hadis pun sebut, iaitu apa dia? Takwa ini dalam erti kata kita membersihkan hati. Tarbiyah hati kita, diri kita, akhlak kita agar jauh daripada perkara derhaka dan dosa. Jadi kalau setakat kita puasa supaya tidak batal puasa, maka tak lepas lagi. Sebab puasa ni sebenarnya dia adalah perjalanan rohani ke arah apa dia? Ke arah kita membersihkan hati kita. Sebab hanya hati yang bersih saja yang sanggup berubah. Hati yang bersih saja dia akan dapat hidayah daripada kalam Allah, iaitu Al-Quran. Itulah lebih kurangnya. Okey, tapi di sini saya tertarik beberapa perkara yang YB sebut tentang mengejar baca Quran itu sendiri, kalau boleh kita nak khatam. Tapi itulah adakah sememangnya ada nas-nas yang menyebut bulan puasa ni memang kita kena khatam, ataupun paling tidak sebenarnya mencukupi kita membaca Al-Quran, tak perlu sebulan ni kita terus khatam, YB?
Okey. Sebenarnya kalau ikut asal, kalau tengok Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas kan. Bulan Ramadan ni adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Dan sifat Quran tu apa dia? Hudan linnas wa bayyinat lil huda wal furqan. Dia kata sifat Quran ni adalah hidayat. Lepas tu yang kedua, dia mengandungi keterangan-keterangan yang terdiri daripada petunjuk dan juga yang membeza antara hak dengan batil. So fokus kita sini ialah sebenarnya adalah bagaimana nak lalui 4 peringkat dalam proses kita baca Quran. Pertama, kita baca dulu. Baca. Maknanya bacalah sebagai satu ibadat. Yang kedua, bila dah baca, kita kena tadabbur. Apa maksud tadabbur? Kita tengok satu persatu. Okey, adakah kena pada diri aku? Maknanya satu persatu. Itu tadabbur. Tadabbur orang biasa boleh buat. Tapi peringkat ketiga ni, yang orang biasa tak boleh buat. Iaitu faham. Kena ada guru. Kena belajar, kena teliti dan kena sentiasa memerhati dan muhasabah. Peringkat faham. Tapi yang paling susah adalah peringkat yang keempat, iaitu amal. Apabila kita dah faham Quran, macam mana kita nak keluarkan daripada Quran? Contohnya lah macam saya di Dewan Negara kan. Suhaimi, bila dalam Dewan Negara ni, challenge saya ialah macam mana saya nak pastikan bila saya berhujah tu, ia praktikal berdasarkan prinsip-prinsip dalam Quran dan dibawa masuk dalam sistem. Itu bukan perkara yang mudah sebenarnya. Kita nak kena lalui 4 peringkat tu. So sebenarnya kalau kita tengok, yang paling penting kalau kita dapat selesaikan 4 peringkat. Tapi ulama ni, kalau kita tengok, sebab apa dia kadang-kadang 3 hari sudah khatam. Macam Imam Syafi'i kan 3 hari khatam. Dan baru ni saya jumpa ada seorang tok guru ni, Melayu. Tok guru pondok Melayu. Setiap 7 hari dia dah khatam. Sebab apa? Sebab dia sudah menjiwai ibadat Quran, campur dengan tadabbur, campur dengan faham, campur dengan amal sekali. Maknanya 4 peringkat. Tapi kalau orang kita ni baca saja, amal tak tahu mana, faham tak tahu mana, boleh juga dapat pahala juga. Tetapi dia tidak sampai ke peringkat kemuncak Quran. Itu maksudnya. Okey. Jadi apa-apa YB, sekejap je. Dah hampir 9.13. Kita berhenti rehat sekejap. Jadi YB boleh capai kopi ataupun teh yang berada di tepi itu. Kita berehat seketika dan kembali selepas ini di Ruang Bicara Malam Jumaat. Jangan mana-mana. Kembali bersama saya Syuhaimi Muhammad dalam Ruang Bicara Malam Jumaat dengan tajuk yang kita bawakan Ramadan, Ramuan Fitrah Insan. Dan tadi masih lagi bersama kami adalah YB Senator Ustazah Asma Hussein, Ahli Dewan Negara. Dan pastinya kita ingin melihat tadi sebelum kita beristirahat, kita menyentuh tentang mengejar bacaan Quran. Ada yang mengejar khatam Al-Quran sepanjang tempoh sebulan Ramadan ini. Dan ini antara norma baru YB kalau kita perhatikan. Alhamdulillah dalam tempoh pandemik ini, dalam tempoh Ramadan 10 hari ini, kita dah mula sebenarnya mencari reda pembelajaran Al-Quran itu sendiri secara maya. Banyak kelas-kelas kuliah-kuliah juga dilakukan secara maya. Jadi istilah mencari reda membaca Al-Quran ataupun mengikuti mana-mana tazkirah secara online itu. Jadi ada apa-apa yang boleh kita bicarakan di sini YB tentang mendapatkan ilmu secara online, mendapatkan pembelajaran Al-Quran secara online. Bagaimana YB? Okey, terima kasih kepada Cik Suhaimi. Sebenarnya sesuai dengan kempen yang saya buat untuk Ramadan kali ini, iaitu bagaimana nak mendapatkan lubuk pahala dalam konteks norma barulah. Kalau tengok pada minggu lepas, saya buat kempen iaitu bagaimana nak memastikan yang kita ni mendapatkan ilmu secara berkesan melalui online. Jadi saya didik. Kita didik melalui page dan medsos. Bagaimana nak memastikan wanita ini bila dia buka medsos tu, medsos yang bagus-bagus je yang keluar. Bahan-bahan yang bagus. Sebab kita kena ingat macam ni, bukan semua orang dia well versed dengan teknologi. Ada orang dia dapat telefon, dia dapat internet, lepas tu dia pun scroll, yang keluarnya resepi, yang keluarnya benda-benda lain. So kita ajar untuk memastikan yang mereka ini
dapat betul-betul kita kata fokus pada bulan Ramadan, kita ajar macam mana nak turn on notification, macam mana nak subscribe. Sebab ada orang dia tak tahu. Seterusnya, selain daripada itu, kita share pula link-link. Siapa yang patut dia pergi, siapa yang patut dia share, siapa yang dia patut kunjungi. Supaya akhirnya bila dibuka saja telefon, Facebook ke, Twitter ke, Insta ke, akan keluar yang dia dah susun tadi scroll semua tu. Maknanya bila kita nak masuk dalam bulan puasa, duduk dalam bulan Ramadan, dalam norma baru ni, medsos pun kena susun juga. Itu yang paling penting sekali. Yang kedua, saya juga nasihatkanlah kepada di luar sana, kita ada banyak sangat program-program tahsin Quran. Daripada percuma sampai ke tidak percuma. Daripada tajwid sampai taranum sampai semua benda. Tinggalnya sekarang, kenapa bila kita buka telefon kita, notifikasi lain yang keluar? Tu masalah kita. Ada berlambat kat luar sana tapi keluar yang lain. Keluar perkataan tak betul lah, keluar jenis-jenis yang lain lah. So apa? Sebab kadang-kadang tadi kita tidak susun dan kita bagi saya lah, kita tidak update cabaran terkini Ramadan. Tu. Kita dah bawa cerita lama. Sedangkan kita duduk dalam cerita baru. Itu yang paling penting sekali. Okey, dan saya perasan juga sebenarnya YB dalam tempoh 10 hari ni, dan saya yakin lepas ni harap-harap berterusan lah. Ya, ada yang mengirim secara WhatsApp tentang segala riwayat tentang Ramadan, tentang nuzul Quran yang akan datang pada minggu depan. Tapi sejauh mana agaknya soal kesahihan riwayat-riwayat ini, bagaimana agaknya kita dalam usaha untuk mendapatkan fitrah insan itu sendiri, segala riwayat hadis-hadis yang dikongsikan itu adalah yang genuine, yang tulen, yang asli, yang bukan direka-reka, YB. Okey, ni dia berkaitan dengan fake news ya. Kan? Kalau di Dewan Negara memang kita betul-betul fokus on fake news ni. Jadi sebenarnya kalau dalam Islam pun isu-isu berkaitan dengan pemilihan sumber ni sangat penting. Sebab itu kalau kita tengok dalam ilmu hadis, kita nak terima satu hadis pun dia ada ilmu yang kita belajar sampai bertahun-tahun. Ilmu pemilihan hadis, ilmu periwayat. Sampaikan periwayat tu kalau dia gelak ketawa pun kita tak boleh terima riwayat dia. Sudah ada kaedah, dia panggil ilmu jarhut ta'dil dan sebagainya lah. Yang mana ilmu ni sebenarnya diaplikasikan juga dalam sumber maklumat lah. Itu yang paling penting sekali. Saya suka namakan ilmu ini bila saya mengajar sebagai ilmu kewartawanan Islam. Saya pun pernah sebut dalam Dewan Negara bila cerita pasal fake news sebelum ni. Ilmu kewartawanan Islam ini sebenarnya sudah dibawa dan dibudayakan oleh imam-imam kita, Bukhari, Muslim dan sebagainya. Sebab itu bagi tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak dapatkan ilmu tentang Islam, pastikan website tu website yang berotoriti. Macam saya contohnya, kalau kita nak dapatkan hukum, pergi ke website-website majlis-majlis agama, JAKIM contohnya, dan juga Jabatan Mufti. Yang ada .gov.my kat belakang. Barulah kita dapat yakin. Sebab Mufti ni bila dia nak keluarkan fatwa ataupun dia nak menulis, contohnya Bayan Linnas, kita tengok oleh Mufti Wilayah kan, yang telah bersiri-siri bila nak menulis, dia mengambil kira bukan saja ilmu dalam kitab, tetapi dia juga dapat akses data-data yang berlaku di sekeliling. Sebab itu kadang-kadang dia keluarkan SOP berkaitan dengan tarawih sekarang. Tapi setengah orang marah. Apalah ustaz ni tak bersuara? Dulu bukan main bersuara. Dia bukan isu bersuara. Dulu pun, sebab saya ni aktivis Persatuan Ulama Malaysia. Sentiasa rapat bersama dengan JAKIM dan agensi-agensi institusi Islam sejak dulu. Jadi bila nak buat keputusan, banyak benda kita ambil kira. Jadi benda tersebut, dia tidak ada pada orang kata bukan mufti. Yang tak terikat dengan agensi mufti, kita tidak dapat akses data. Itu pertama. Yang kedua, selain daripada website berotoriti ataupun bahan-bahan daripada berotoriti, pergi juga kepada ulama-ulama ataupun guru-guru yang sudah diiktiraf, muktabar. Itu paling penting sekali. Dan yang ketiga, bila kita jumpa satu hadis, cara yang mudahlah kita nak buka kitab ni kan satu hal pula kan. Jadi biasanya saya akan copy, lepas tu akan paste, tapi sebelum tu saya akan tulis apa dia tahqiq. Kan.
tahqiq kedudukan hadis. Jadi bila kita tahqiq kedudukan hadis, barulah keluar. Dia akan bagi tahu dhaif ke, maudhu' ke dan sebagainya. Tapi saya nak pesan, kalau dhaif, bab berkaitan dengan kelebihan amalan tu tak ada masalah. Boleh lagi digunakan, tapi kena tengok dalam konteks Malaysia tu macam mana. Itu saja. Tapi kalau yang palsu, tidak ada kompromi. Wallahualam. Wallahualam. Okey, saya kalau boleh nak sejam, tapi itulah masa kita 30 minit dan tinggal 4 minit lagi kata penerbit. Dan penerbit sebenarnya memberikan saya hint kat sini. Saya mengambil apa yang YB cakap pada peringkat awal tadi tarbiyah sebulan. Dan penerbit ada mengirimkan satu soalan kepada saya di sini. YB, saya baca sebab ini daripada penerbit. Mungkin mewakili diri beliau. Wallahualam ya. Dia kata di sini antara kita yang sudah katanya di sini ada antara kita yang sudah 40 tahun menemui Ramadan. Mungkin penerbit kita dah 40 tahun ni YB. Ada lebih kurang ada yang kurang daripada 40 tahun. Namun sifat pribadi mereka sebelum dan selepas Ramadan tidak banyak berubah, seakan tidak memberi bekas untuk menjadikannya insan yang bertakwa. Jadi dalam soal ini YB kita mengharapkan Ramadan kali ini Ramadan yang dalam kesulitan, dalam Ramadan yang penuh hikmahnya di sebalik musibah pandemik COVID ini pasti akan terselit kemanisan itu sendiri. Jadi kita mengharapkan bahawa Ramadan kali ini akan membekas kepada mereka yang ingin berubah. Ya, walaupun kita cuba berubah hari ini, orang keliling kita kata, alah kau pakai tudung pun bermusim, kau pun menutup aurat pun bermusim. Jadi perkara-perkara ini kita tak nak. Kita nak mungkin perubahan yang terus kekal itu sendiri. Nasihat YB. Okey, sebenarnya bila kita dalam bulan puasa, sebab tu saya kata puasa ni dia bukan ikut logik kita, tapi kena ikut kaedah. Antara perkara-perkara lah yang menyebabkan bila kita masuk Ramadan, lepas tu kita susah nak istiqamah kerana kesilapan persepsi itu sendiri. Pertama, kita anggap puasa tu adat. Dia bukan sebagai ibadat. Jadi kita tengok orang bukan Islam pun puasa dan buka puasa, kita pun puasa buka puasa tapi tak ada beza. Yang kedua, kita banyak fokus on makanan. Bila masuk 10 terakhir pula, kita fokus pada persiapan raya. Sedangkan kalau ulama' 6 bulan sebelum masuk Ramadan tu mereka dah buat preparation. Kalau nak baiki rumah sebelum Syakban lagi. Supaya tak mengganggu ibadat Ramadan. Lepas tu, kita kadang-kadang lupa nak cari waktu-waktu yang berkat. Contohnya sahur tu berkat tapi kita malas nak bangun sahur sebab malam kan. Lepas tu antara perkara lagi yang menyebabkan kita suka nak istiqamah dalam berubah kerana apabila kita puasa kita plus campur dengan maksiat. Puasa tapi zina mata pun buat juga. Terutama cabaran medsos sekarang. Saya ingat pada tahun lepas saya buat sama juga dekat radio bernama. Didapatilah Malaysia ni kalau di Asia tertinggi yang melayari web rucah. Ketika Ramadan tu. Jadi macam mana ni kita nak buat ni? Jadi sebab itulah dia tak berjaya untuk istiqamah. Satu lagi saya nak sebut ni sensitif bagi orang lelaki. Puasa juga tapi rokok susah nak tinggal. Macam mana ni? Berbuka dengan rokok. Fatwa kebangsaan, saya sebut dalam Dewan depan Menteri Kesihatan. Sedangkan fatwa kebangsaan kata rokok ni haram. Tapi dia kata ustazah, ada juga makruh, dia lawan juga kita. Tu. Seterusnya kalau kita tengok, apabila kita nak berubah, saya suka nak bawa ayat ni. Surah Al-Furqan ayat 70. Ini yang saya sendiri buat sebagai panduan. Dia kata apabila nak berubah, dia kena melazimi taubat. Tapi macam mana kita nak pastikan yang kita bila kita bertaubat, kita tidak ulang balik perkara tu dan kita istiqamah. Dia ada prasyarat dia. Pertama, beriman. Illa man taba wa amana. Orang tu bertaubat. Bertaubat maknanya dia menyesal, dia tak akan ulang dan taubat tu mesti taubat nasuha. Bukan yang duduk buat banyak kali pada taubat. Tapi yang kedua, amanah, beriman. Beriman sini orang faham beriman je lah. Tapi sebenarnya tak. Iman ni ialah dia kena ubah dia punya lifestyle dan cara hidup daripada yang tak bagus kepada bagus. Dia kena tengok daripada pagi sampai malam dia buat apa. Kalau misalnya dia punya rutin tu tak berubah, maka memang dia payah nak istiqamah. Dia kena ubah rutin harian. Contohnya macam ni lah orang belajar dekat universiti. Malas baca buku. Memang rutin dia tak baca buku. Macam mana nak berjaya? Walaupun dia dapat CGPA tinggi, tapi bila dia keluar kita tahu dia ni sebenarnya macam. Sebab saya cakap ni sebab saya pensyarah dulu. Jadi maknanya rutin tu kena berubah. Sebab itu kalau kita tengok bulan Ramadan ni dia about rutin. Pagi buat apa? Tengah hari buat apa? Bila kerja kena kerja bersungguh-sungguh. Macam Rasulullah ketika Ramadan lah pergi perang. Macam mana pergi perang ketika Ramadan? Maknanya kerja kena bersungguh-sungguh, jihad.
Lepas tu malam buat apa? Buka puasa macam mana? That is routine. Okey. Tapi kalau rutin tu tak ubah, macam mana nak berubah? Yeah. Yang ketiga, amal soleh. Kena banyak buat kebajikan benda baik. Barulah Allah sebut, Allah akan gantikan keadaan yang buruk dengan keadaan yang baik. Ini dia rahsia istiqamah. Baik. Tu. Kita perlu siri kedua, YB, untuk RB malam Jumaat ini. Nampaknya begitu. Ya, banyak lagi. Saya baru sentuh 2 soalan lain, soalan saya tambah sendiri. Jadi terima kasih banyak YB kerana bersama kami untuk ruang bicara malam Jumaat ini ya, dengan tajuk Ramadan Ramuan Fitrah Insan. Mungkin lepas Ramadan ni kita ingin melihat Syawal. Mungkin itu antara perkara yang juga perlu kita bicarakan ya nanti. InsyaAllah saya akan hubungi YB untuk kita set time lagi, YB. Ya, terima kasih InsyaAllah. banyak. InsyaAllah. Dan mungkin lepas ni kita bincang isu Dewan Negara pula. Boleh, boleh. Saya buka gelanggang ruang bicara untuk YB. Baik, terima kasih banyak YB. Jadi demikian tadi saudara sebenarnya perbincangan kami bersama YB Senator Ustazah Asma Hussein, ahli Dewan Negara yang bertajuk Ramadan Ramuan Fitrah Insan, yang saya yakin sedikit sebanyak ya, walaupun tak semua, ada sedikit yang berbekas di hati kita. Kerana bila kita pandang cermin, seperti mana kita melihat kembali keburukan kita yang ada di dalam cermin itu sendiri. Diharapkan ia dapat mengubah dan membawa kita ke satu dimensi baru untuk kita berubah ke arah yang lebih baik. Jadi sekian saja daripada saya, Syuhaimi Muhammad, dalam Ruang Bicara Malam Jumaat. Assalamualaikum.